A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Ahmad Yaakob, bernombor matrik I192038997. Hari ini kami akan membentangkan tentang kedudukan fatwa dan autoriti di Malaysia. Yang pertama sekali, kita pergi kepada definisi fatwa. Definisi fatwa dari segi bahasa, ia berasal dari bahasa Arab, iaitu fata, yaftu, fatwa ataupun futia. Ia membawa maksud dengan menjawab perkara-perkara yang menjadi kemusykilan. Yang kedua, dari segi istilah, fatwa mempunyai pelbagai definisi. Antaranya ialah fatwa adalah sebagai jawapan yang dibuat oleh mufti sendiri dan menghabarkan hukum Allah SWT sama ada pada yang mesti atau harus. Ulama fiqh juga mendefinisikan dengan pelbagai takrif. Antaranya ialah menerangkan hukum sesuatu permasalahan. Yang kedua, menjawab segala kemusykilan, baik dari sudut syarak atau undang-undang. Yang ketiga, menghabarkan hukum syarak tanpa sebarang kemestian untuk diikuti. Ini adalah pendapat ulama Imam Maliki. Yang terakhir sekali ialah memberi penjelasan hukum syarak bagi sesuatu permasalahan sebagai jawapan kepada sesiapa yang bertanya, baik secara individu maupun berkumpulan. Ini bermaksud definisi fatwa ini ialah menjawab segala perkara yang membawa kepada kemusykilan yang dibuat oleh mufti untuk menghabarkan hukum Allah sama ada pada yang mesti ataupun harus. Seterusnya, kita pergi kepada definisi fatwa di Malaysia. Definisi fatwa di Malaysia ialah seperti yang dijelaskan di Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan. Jawapan kepada persoalan yang belum diselesaikan atau menimbulkan pertikaian mengenai dan berhubungan dengan hukum syarak, seperti yang dijelaskan di Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, Seksyen 34(1). Maksud yang dimaksudkan fatwa khususnya di Malaysia bukan hukum hakam yang telah tersedia maklum oleh umat Islam. Contohnya seperti kita katakan solat itu wajib ataupun tidak, ataupun kita ambil seperti zakat wajib ataupun tidak. Itu adalah perkara yang telah disedia maklum oleh kebanyakan umat Islam. Jadi nasihat kita kepada masyarakat, jangan membuang masa untuk mengemukakan soalan-soalan yang memang kita dah tahu jawapannya kepada Jabatan Mufti, sama ada di peringkat institusi peringkat kebangsaan ataupun negeri. Ini kerana jabatan-jabatan mufti ini khususnya di negeri ataupun jawatan kuasa fatwa kebangsaan hanya membincangkan isu-isu yang telah menimbulkan pertikaian. Kalau benda yang dah biasa, maka itu tidak perlu dikemukakan soalan tersebut kepada Jabatan Mufti. Jadi dari segi definisi ini tadi, kita dapat faham fatwa di Malaysia, fatwa itu ialah di Malaysia khususnya adalah ia berkaitan dengan persoalan yang belum diselesaikan ataupun yang menimbulkan pertikaian dan memerlukan satu pihak yang berautoriti untuk memberikan jawapan. Seterusnya, institusi fatwa yang ada di Malaysia adalah ada dua, iaitu di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri. Seterusnya kita... Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Wafika Haji Muhammad Zulkifli, bernombor matrik I19304-317. Dan pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua sejarah fatwa sebagai autoriti. Jadi mari kita teruskan. Baik,
menurut catatan peristiwa sejarah, fatwa dan pandangan mufti mempunyai kedudukan berautoriti dalam sistem. Jadi terdapat 3 sistem yang ada, iaitu sistem pemerintahan, sistem keagamaan dan sistem kehakiman. Okey, baik, seterusnya menurut Zaini Nasuha pada tahun 1998, walaupun atas nama penasihat kepada sultan ataupun kerajaan, tugas dan tanggungjawab mereka ni sama macam mufti. Okey, dan peranan dan tanggungjawab mufti, dan disebabkan sistem pemisahan kuasa yang telah ditakrifkan oleh barat tidak diamalkan, maka mufti memiliki bidang kuasa dan tanggungjawab merentasi pelbagai badan seperti dalam pentadbiran, keagamaan dan kehakiman. Dan antara jawatan yang ada ialah imam, qadi, khatib, mufti, Syekh Al-Aslam, Syekh Al-Ulama dan qadi Al-Malik, Al-Adil dan lain-lain. Jadi apakah peranan dan tanggungjawab mufti ni? Dan peranan dan tanggungjawab mufti ni adalah merangkuli tugas-tugas menguatkuasakan hukum syarak, memberikan kefahaman terhadap hukum Islam, mengeluarkan fatwa, menjalankan tugas-tugas keadilan, mengetuai upacara rasmi negara dan menangani pelbagai persoalan yang berlaku dalam negeri. Jadi mufti ini akan dirujuk dan dijadikan tempat rujukan untuk sultan dalam menyelesaikan permasalahan dan persoalan dan juga isu yang berkaitan pentadbiran mengikut hukum syarak. Dan selain daripada itu juga, mufti juga berhak melantik imam, guru agama, penasihat masjid dan imam solat serta ketua ulama bagi negerinya. Dalam urusan kehakiman dan perundangan, pandangan dan pendapat mufti di mahkamah adalah suatu yang berautoriti sebagai sumber hukum Islam. Okey, seterusnya peranan sebagai penasihat raja dan sultan menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya memang terlibat dalam proses membuat dan menyusun undang-undang, sehingga mereka ni diangkat sebagai ahli majlis mesyuarat negeri. Dan perbezaan skop tugas antara mufti dan qadi ni adalah tugas mufti lebih kepada soal kehakiman dalam mahkamah yang menyentuh hal perkahwinan dan pengurusan harta, manakala qadi diberi tanggungjawab ke atas kes-kes jenayah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsir bin Sudin. Nomor matriks I20104385. Dalam video ini saya akan membentangkan berkaitan autoriti fatwa dan pendapat mufti secara ringkas. Yang pertama sekali kita nampak autoriti fatwa dan pendapat mufti ini, mufti dalam konteks semasa, dalam konteks kontemporari diiktiraf berdasarkan peruntukan dalam akta enactment ordinan pentadbiran agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Jadi kita boleh nampak sini fatwa yang diterima itu adalah fatwa yang telah diwartakan. Fatwa yang tidak diwartakan tidak diiktiraf, dan fatwa yang telah diwartakan ini diiktiraf oleh Mahkamah Sivil. Boleh digunakan pakai di Mahkamah Sivil. Yang kedua pula, kalau kita tengok Seksyen 38 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 memperuntukkan bagi mufti untuk memberi pendapat kepada mahkamah dalam konteks syarak lah. Mufti boleh bagi pendapat apabila sesuatu mahkamah itu meminta mufti untuk memberi pendapat mufti. Jadi pandangannya diambil kira, walaupun kalau hakim sendiri tidak mahu mengambil kira pandangan mufti, sebab itu bukanlah satu fakta ataupun bukti, itu sekadar pandangan saja, tapi dalam konteks syarak. Okey. Yang ketiga, fatwa tidak mengikat hakim atau boleh dikatakan tidak mempengaruhi keputusan hakim. Macam yang saya katakan tadi,
fatwa ini ataupun pendapat mufti ini tidak mempengaruhi keputusan hakim seperti mana saksi ataupun fakta-fakta, bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah. Namun dalam konteks syarak, lebih baik kalau jika ada orang yang arif dalam agama untuk memberikan pandangan. Jadi mufti pun boleh mengambil secara keseluruhan daripada fakta, saksi, bukti yang ada tadi dengan pandangan, boleh membuat keputusan dengan baik lagi dalam konteks syarak. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya, kalau kita tengok kepada analisis, fatwa dan pendapat mufti ini sering dijadikan dirujuk oleh para hakim-hakim sivil dalam perbicaraan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes lain, ia ditolak daripada dijadikan otoriti penghakiman. Contohnya, berkaitan dengan wakaf. Sebab tertolaknya adalah perbezaan dengan undang-undang negeri dan fatwa itu sendiri. Jadi berlaku kontradiksi antara undang-undang dan fatwa. Jadi maka fatwa itu ditolak. Kita boleh tengok di situ, fatwa itu ditolak. Dan secara menyeluruhnya, kalau kita tengok, fatwa ini adalah satu instrumen yang penting dalam konteks perundangan. Sebab sedikit sebanyak boleh mempengaruhi keputusan hakim. Dan ia juga diiktiraf, yang penting telah diwartakan ataupun mahkamah meminta mufti untuk memberi pendapat di dalam mahkamah itu sendirilah. Jadi kes-kes, kebanyakan kes ada juga yang meminta, ada juga yang menggunakan fatwa yang sedia ada. Jadi sekitar itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes bapa keliru tentang taraf sah anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faika Hanan binti Muhammad Ibrahim akan membincangkan tentang kes bapa keliru tentang taraf sah anak. Okey, cerita dia bermula apabila seorang duda yang bernama Halim, bukan nama sebenar, telah bercerai dengan bekas isterinya iaitu Suzana, bukan nama sebenar, setahun yang lalu. Okey, perceraian tersebut ditanggungnya oleh Halim sendiri dan menyebabkan hatinya terluka gara-gara sikap bekas isterinya sendiri iaitu Suzana. Beliau ni sukar untuk melupakan peristiwa pahit tersebut apabila Suzana sebagai suami isteri sebelum ini menyatakan bahawa Suzana mengandungkan anak sulung yang baru berusia 2 bulan. Akan tetapi anak sulung tersebut bukanlah anak Halim sendiri. Jadinya mereka ni bergaduh besar. Lalu Halim ni pun mengeluarkan perkataan talak kepada Suzana iaitu talak 1 dan akhirnya mereka pun bercerai. Perceraian tersebut kemudian disahkan di mahkamah syariah. Setahun kemudian, Suzana membawa seorang bayi perempuan kepada Halim selepas mereka bercerai. Lalu Suzana memberitahu kepada Halim bahawa bayi perempuan tersebut dinamakan dengan nama Melati, bukan nama sebenar, dan berbintikan dengan nama Halim. Jadi Halim ni berasa agak marah kerana mereka ni bukanlah walaupun mereka suami isteri, tetapi apabila Suzana memberitahu kepada Halim bahawa anak tersebut bukanlah anak Halim sendiri, jadi Halim ni tegaslah menyatakan bahawa itu bukan anak beliau. Namun Suzana tidak mengendahkannya dan mengatakan Melati berhak berbintikan nama Halim. Jadinya Halim ni berasa agak stres apabila kawan-kawan sekelilingnya mula berburuk sangka kepada Halim apabila beliau tidak mengendahkan kepada bayi perempuan tersebut. Tetapi Halim ni agak bernasib baik apabila beliau mendapat seorang sahabat yang agak memahami tentang dirinya. Lalu sahabat tersebut menyatakan idea kepada Halim untuk melakukan tes DNA. Apabila Halim melakukan ujian DNA tersebut, akhirnya keputusan DNA menyatakan bahawa Melati bukan anak Halim. Jadi Halim berasa amat lega tentang keadaan tersebut. Kes tersebut berlaku hampir setahun atas sebab Suzana yang berdolak dalih dalam hal berkenaan. Namun akhirnya Mahkamah Rendah Syariah memutuskan bahawa anak tersebut tidak sah taraf dan tidak boleh dinasabkan kepada Halim. Beliau menarik nafas lega dengan
keputusan tersebut. Mengikut kisah Halim tadi, ada lontaran pandangan daripada Presiden Peguam Syar'i Terengganu Fazrul Anwar Yusof tentang kisah malang yang dihadapi oleh Halim ni. Jadi, menurut beliau, kepentingan umum tidak boleh digadaikan hanya kerana beberapa individu telah membuat kesalahan. Bahkan, nasab dan sistem keluarga perlu dipertahankan pada zaman yang mana ramai orang sudah mula menormalisasikan bersekedudukan dan tinggal sebumbung dengan bukan mahram. Daripada kisah tadi, Allah ada menyebut dalam Al-Quran yang melarang menasabkan seorang anak kepada bukan bapanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanakum fid-din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahimah. Maksudnya, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cari itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Dan kamu tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat 5. Menurut Tuan Fazrul Anwar lagi, dalam perkara berkaitan hadanah pula, anak yang tidak sah taraf hanya bersandarkan kepada ibu. Maka hak hadanahnya juga adalah milik dan saudara sebelah ibu secara mutlak. Adapun begitu, dalam bab nafkah, anak yang tidak sah taraf berkenaan ditanggung oleh ibunya bukan bapanya, walaupun mereka berkaitan secara biologi. Jadi perkara itu termaktub di bawah Seksyen 80 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303. Terang beliau lagi sambil menjelaskan bahawa Seksyen 11 Akta 303 memperuntukkan tentang garis panduan dalam menentukan anak sah taraf. Jadi, selain mengemukakan keterangan tersebut, saksi dan bukti berkaitan anak tersebut, suami atau bekas suami pula perlu membuat ujian asid toksiribonukleik iaitu DNA untuk menguatkan lagi keterangan. Jadi hasil ujian DNA tersebut hendaklah dikemukakan kepada hakim syar'i untuk dinilai dan diputuskan. Jadi selepas pengesahan nasab diperoleh di Mahkamah Tinggi Syariah, bekas suami juga perlu untuk membuat pembatalan nama yang diban atau dibentikan terhadap beliau di Jabatan Pendaftaran Negara. Menurut Tuan Fazrul Anwar lagi, dalam penyelesaian isu bin atau benti, anak berkenaan boleh berbentikan Abdullah atau mana-mana nama Asmaul Husna dengan berpangkalkan Abdul berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali pertama pada tahun 1981. Jadi demikianlah perbincangan saya pada hari ini. InsyaAllah akan disambungkan kepada sahabat saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amizan Kamalina binti Auzan Nizam dan saya akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Fatwa dan Pendapat Mufti menjadi rujukan di Mahkamah Sivil. Selain daripada selain diiktiraf di Mahkamah Syariah, pendapat ataupun pandangan ataupun fatwa juga merupakan rujukan kepada Mahkamah Sivil, dan hal ini disebabkan kemungkinan hakim bagi Mahkamah Sivil tidak berkemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan syariah. Antara kes yang boleh kita lihat adalah kes melibatkan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan Abdul Latif Hassan, yang mana beliau merupakan pengurus atau pentadbir harta pusaka almarhum Haji Muhammad Haji Abdul Rasid. Isu yang dibangkitkan dalam kes ini adalah berkaitan tanah yang dikatakan telah terlibat dalam satu proses jual beli di antara defendant A dan defendant B. Yang kedua, dalam masa yang sama, tanah tersebut juga merupakan tanah wakaf yang
ditadbir oleh Majlis Agama Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Apabila dikatakan tanah wakaf, ia semestinya tidak boleh dijual beli ataupun ditukar ganti. Dalam istilah Islam, dia dikenali sebagai istibdal, iaitu tukar ganti tanah wakaf. Harta ataupun tanah wakaf, tanah yang telah diwakafkan selamanya akan menjadi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh ditukar ganti. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i, ada menyatakan bahawa tidak boleh ditukar ganti harta atau tanah yang telah diwakafkan. Adapun beberapa pendapat yang menyatakan bahawa diharuskan istibdal sekiranya jika dengan menjual ataupun menukar ganti tanah yang diwakafkan itu boleh memberi faedah ataupun kemaslahatan kepada manusia ataupun ingin membangunkan sesuatu. Okey, di sini saya sertakan hadis yang berkaitan tiada keharusan ataupun tiada kebenaran dalam istibdal wakaf. Okey, mafhumnya sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah menerima sebidang tanah di Khaybar dan aku tidak menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang perlu aku lakukan dengannya?" Baginda Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta habbasta asluha wa tasaddaqta biha fatasaddaqa Umaru annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuras." Maksudnya, sekiranya engkau mahu, maka kamu wakafkanlah dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya tidak diwariskan atau dihibahkan. Okey, di sini jelas bahawa tidak diharuskan untuk istibdal ataupun menukar ganti ataupun menjual beli harta ataupun tanah yang telah diwakafkan. Akan tetapi hasil daripada tanah yang diwakafkan itu boleh dijual ataupun disedekahkan. Okey, seterusnya kronologi kes yang mana isu yang diketengahkan adalah kes ini ingin menyingkirkan caveat persendirian defendant kedua dan membatalkan nama defendant dalam dokumen hak pemilikan tanah tersebut. Dalam pada itu hakim dimaklumkan bahawa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan keputusan tersebut telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Bila mana yang dikatakan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, orang ataupun umat Islam yang tinggal di negeri tersebut terikat dengan undang-undang tersebut. Jadi adalah kewajipan kepada umat Islam yang berada di negeri itu untuk mematuhi undang-undang yang telah dikeluarkan. Okay, hal ini disokong kuat apabila terdapat bukti dokumen ataupun deed poll yang bertarikh 6 September 1982. Sehubungan dengan itu, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang juga memaklumkan bahawa mesyuarat Jawatan Kuasa Negeri Pulau Pinang bertarikh 21 dan 22 Mei 2014 telah memaklumkan dan mengeluarkan keputusan bahawa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan tidak boleh dijual beli. Oleh sebab itu, jual beli ke atas tanah yang telah diwakafkan tidak sah tarafnya mengikut undang-undang Islam. Dalam kes ini juga, hakim ada menyebutkan bahawa menurut Seksyen 47 Enactment 2004 memutuskan bahawa tanah tersebut sememangnya tanah wakaf dan tidak boleh dijual beli menurut undang-undang Islam. Dan hal ini diperkuat dengan adanya tinjauan ataupun surat deed poll yang telah dikemukakan dan fatwa yang telah berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang perlu diikuti atau dipatuhi oleh defendant pertama yang ingin menyingkirkan nama defendant kedua tadi kerana beliau juga merupakan orang Islam dan perlu patuh kepada undang-undang syariah Islam. Yang akhir sekali, kita dapat tahu bahawa hakim bagi Mahkamah Sivil
akur dan menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh fatwa. Ini menunjukkan bahawa fatwa dan mufti, pendapat mufti amat diperlukan dalam mahkamah sivil dalam menyelesaikan pertelingkahan yang melibatkan syarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifuddin bin Nurdin, nombor matrik I19103-602. Okey, saya akan meneruskan lagi sesi pembentangan, iaitu isu penjarakan soft sepanjang pandemik COVID-19. Okey, sebagaimana yang kita tahu, pada waktu kini kita dialami oleh virus COVID-19 dan mempengaruhi segala aktiviti sosial dan keagamaan. Iaitu pada masjid sekarang semua soft telah dijarakkan. Okay, pada asalnya hukum menegangkan soft ini adalah makruh dan meluputkan pahala solat berjemaah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu biarkan kekosongan saf itu, iaitu untuk syaitan. Sesiapa menyambungkan saf Allah, Allah akan menyambungkannya. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskan dirinya. Okey, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang merapatkan saf itu dan tidak memberi ruang untuk syaitan, Allah akan menyambungkan dirinya, dan siapa yang memutuskannya, Allah akan memutuskan dirinya. Okay, seterusnya, walau bagaimanapun jika terpaksa meregangkan saf kerana keperluan, maka hal itu tidak dihukumkan makruh ataupun haram. Okay, ini boleh dikaitkan dengan daripada segi soft yang jarak sepanjang pandemik ini, di mana kalau kita merapatkan soft akan menimbulkan COVID ini akan terus menyambung alirannya dan tidak terputus, dan kita kenalah meregangkan soft itu. Berdasarkan kaedah fiqh Islam ataupun perundangan Islam, perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Rujukan pada Al-Ashbah wa Al-Nazail Surat 84. Ini makna keharusan melakukan, ini makna hukum makruh itu akan hilang apabila ada sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Contohnya seperti COVID-19 ni lah. Okay, keharusan melakukan solat dengan cara bukan kebiasaan juga boleh dikiaskan dalam situasi lain. Ini bermaksud contohnya dikiaskan dengan perkara lain ini seperti kita solat dengan keadaan duduk apabila seorang itu tidak mampu untuk berdiri dan dalam keadaan uzur. Ini boleh dikiaskan dengan situasi sekarang ini pada pandemik COVID-19 ini. Jika kita rapatkan saf, akan berlakunya jangkitan COVID-19 dan tidak akan terputuslah jangkitan itu. Okey, akhir sekali, hukum makruh ini akan hilang ataupun tidak wujud apabila ada sesuatu ataupun keperluan. Rujukan pada Ma'imah Zaid nombor 267. Ini bermaksud apabila ada sesuatu yang tidak diingini berlaku, bermakna perkara yang makruh ataupun haram itu akan hilang, dan mengikut berdasarkan kaedah fiqh Islam tadilah, yang perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Okey, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakimi bin Abdul Razak, kad matrik bernombor I19203-873. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini. Saya akan membentangkan tentang contoh kes. Okey, kita pergi kepada kes yang pertama, iaitu tentang kes Faizal Rabi'un v Nurul Fazilah binti Nawi. Kes ini adalah tentang permohonan untuk mendaftarkan anak yang lahir tidak cukup bulan, iaitu 6 bulan 2 saat. Ini lahzah di antara
selepas akad nikah di antara pasangan ini. Jadi kes ini dibicarakan pada 6 Februari pada tahun 2013 di Mahkamah Rendah Syariah Kemaman di Terengganu. Kes ini juga bertujuan untuk dari segi pentadbiran atau perundangan bagi memudahkan urusan pendaftaran persekolahan, bukan untuk tujuan dari segi penasaban dari sudut hukum syarak, walaupun plaintiff adalah bapa kepada anak itu secara biologi. Okey, plaintiff ini adalah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, plaintiff ini adalah maksud orang yang mendakwa. Okey, jadi kes ini dikendalikan ataupun yang menjadi hakim kepada kes ini adalah Hamidi Syafi'i. Beliau memutuskan bahawa plaintiff boleh dan hendaklah dianggap sebagai bapa yang sah kepada anak. Tetapi sekiranya plaintiff ini meninggal dunia, maka anak tersebut tidak boleh mewarisi harta pusakanya. Okey, seterusnya hakim juga telah merujuk kepada pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan bahawa boleh dinasabkan kepada plaintiff bagi tujuan perundangan atau pentadbiran keduniaan sahaja. Maknanya undang-undang dunia yang terdapat di dunia atau undang-undang secara melalui nombor IC, lesen boleh dinisbahkan atau dinasabkan kepada plaintiff tadi lah, atau bapa secara biologi kepada anak itu tadilah. Seterusnya maka kita dapat tahu yang bahawa boleh dinasabkan ataupun dinisbahkan dalam urusan yang tidak ada mana-mana berkaitan yang berkenaan dengan hukum-hukum syarak yang berkaitan dalam contoh seperti pewarisan dan kewalian. Seterusnya kita pergi kepada kes yang kedua, iaitu kes Zafrin Zulhilmi bin Fauzi v Nur Aini binti Nasrun. Kes ini sama juga seperti kes yang pertama, di mana kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Terengganu yang bertarikh 20 Jun 2012 dan dihakimi oleh Hakim Ismail Yahya. Hakim Ismail Yahya ini juga turut berpegang kepada pendapat Dr. Abdul Karim Zaidan bahawa anak itu hendaklah dinasabkan kepada pemohon mengikut undang-undang atau peraturan-peraturan dunia. Maka undang-undang ataupun peraturan-peraturan di dunia ini boleh dinasabkan kepada bapa tersebut. Tapi sekiranya undang-undang dalam hukum syarak seperti pewarisan harta, iaitu harta pusaka dari segi faraid dan kewalian dari segi munakahat, maka ianya tidak boleh. Jadi walaupun lahir kurang dari 6 bulan, tetapi dalam masa yang sama pemohon tidak menyatakan bahawa anak itu adalah anak dari perbuatan zinanya. Seterusnya hakim memutuskan bahawa Zafrin Zulhilmi, iaitu plaintiff, orang yang mendakwa tadi, tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mempusakai kepada Nur Damia Akilah, iaitu anaknya. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahirah binti Abdullah. Nombor matrik I193042776. Okey, baiklah, kita teruskan dengan kesimpulan. Secara kesimpulannya, penjelasan berkaitan dengan autoriti fatwa dan pendapat mufti terdapat dua keadaan, iaitu yang pertama, ada fatwa dan pandangan mufti yang diterima untuk penghakiman di Mahkamah Syariah. Ini adalah keadaan yang pertama. Dan yang kedua, ada juga yang tidak dirujuk walaupun kes tersebut berkaitan. Maksudnya dalam menyelesaikan masalah di mufti atau fatwa dekat mahkamah ni ada unsur-unsur ijtihad lah, di mana ada yang diguna pakai dan ada yang tidak diguna pakai.
Baiklah, kita teruskan. Terdapat 5 cara penerimaan fatwa sebagai autoriti, iaitu yang pertama, hakim syar'i merujuk kepada fatwa negeri masing-masing. Yang kedua, menjadikan fatwa negeri lain sebagai autoriti. Dan yang ketiga, menerima fatwa negeri dan fatwa peringkat kebangsaan sebagai autoriti. Yang keempat, menjadikan fatwa peringkat kebangsaan sahaja sebagai rujukan berautoriti. Dan akhir sekali yang kelima, iaitu penerimaan fatwa sebagai autoriti walaupun statusnya tidak diwartakan. Jadi jelaslah bahawa corak ini sememangnya mahkamah mengiktiraf kedudukan fatwa negeri seperti yang diperuntukkan dalam status pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Akhir sekali, dalam memutuskan sesuatu kes dijelaskan bahawa kedudukan fatwa negeri lain turut menjadi rujukan kepada hakim syar'i. Dengan ini, memberi isyarat bahawa fatwa tidak terikat dengan bidang kuasa negeri walaupun hal ehwal agama terletak di bawah bidang kuasa negeri yang menguatkuasakan undang-undang Islam. Ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.